على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وفهم الكتاب. اللهم لا تعبنا عن العلم بعمل ولا تمنعنا عن المانع. ورزقنا اللهم جل وصلا وإكراما وإخلاصا في طلب العلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى في كتابه الأجرومية ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فأما المخفوض بالحرف maka adapun bermula isim yang dikhafatkan akan dia bil harfi dengan haraf ialah fa huwa maka ia al mahfuz bil harfi itu ialah ma yukhfadu bimin itu barang iaitu isim yang dikhafatkan akan dia akan ma tu bimin dengan min. Min di sini kalimah apa? Min di sini bimin apa? Kalimah apa? Sehingga mereka haraf isim kaedahnya mana? Wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam. Wa hiya al waw wal ba wal ta wa bi wawi rubba dan waw bagi rubba. Dan juga wa bi mud wa mundu. Ini simple sangat pembahasan dia. Tuan-tuan boleh buka dalam Syurah Jurumiyah ataupun yang paling detail dalam Mughni Labib. Wa amma ma yukhadu bil idhafah, dan ada pun bermula barang itu isim yang dikhafatkan akan dia dengan sebab idhafat, dia dengan idhafat. Fa nahwu qaulika maka ai fa huwa nahwu qaulika, maka ialah umpama kata engkau ulami zaidin, okey, ulami zaidin, hamba bagi zaid, hamba bagi zaid. Okey, perkataan ulami zaidin kalimah dia semua tu itu Arab jadi apa? Ulami zaidin. Perkataan tu ulami zaidin Arab jadi apa? Angkat tangan. So lagi buat nanti angkat tangan juga. Tu nak cuba jawab. Dia tengok ada tafsir, tengok jawab dia gini. Ini berdapat 100 markah. Gulami zaidin, okey. I'rab jadi badal. Jika qauli badal bagi mana? Badal bagi qaulika jikalau qaul dengan maksud maf'ul. Qaul dengan maksud maf'ul. Itu asalnya qala yaqulu qawlan. Qaul itu kata-kata masdar. Okey. Bahawa qailun wa dzaka maqul. Maqul ini perkataan yang dikatakan, yang diucapkan. Fa nahwu qaulika maka ma yukhadu bil idhafah itu ialah umpama kata engkau. Mana kata engkau tu? Mana maqulika tu? Gulami zaidin. Ialah gulami zaidin. Tu jawapan yang begitu. Kemudian boleh jadi gulami zaidin qasak kepada lafaz tu, okey. Dia bukan jadi badal. Okey, ni semua qasak pada lafaz. Qasak berlafaz tadi jadi badal bagi qaulika jikalau qaul dengan maksud maqul. Maksudnya majaz mursal. Okey, itlaq masdar tapi maksudnya ialah isim maf'ul seperti khalq dengan maksud makhluk. Okey. Yang kedua i'rab dia iaitu gulami zain itu ialah maf'ul bagi masdar. Maf'ul bagi masdar iaitu maf'ul bagi qaulika. Qaul dengan maksud masdar, mana berkata oleh engkau, mana perkataan engkau. Ni gulami zaidin tu. Maf'ul bagi qala, dia tak kata maf'ul, dia kata maqulul qaul. Dia kata maqulul qaul. Seperti kita kata qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. So innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu namanya maf'ul bagi qala, tapi maf'ul bagi qala. Orang Arab sebut maf'ul qala, tapi maqulul qaul. Disebut sebagai maqulul qaul. Maka i'rab di sini gulami zaidin boleh dua, ana ulang lagi sekali. Pertama sekali, qasak kepada lafaz dia i'rab jadi badal bagi qaulika. Mana qauli itu jadi mubdal minhu jikalau qaul dengan maksud maqul. Adapun jikalau
qaul dengan maksud qaul sungguh, masdar sungguh, maka ghulami Zaidin itu ialah maqulul qaul dia. Maqulul qaul bagi masdar, atau bahasa mudahnya maf'ul bagi qauli. Faham? Dia kena tafsir. Okey, wa huwa dan ia ma yukhadu bil idafah itu ala qismain, ay kainun ala qismain. Mana syahid dia? Ada harapan tu tak dapat tu. Okey, wa huwa ala qismain, dan ia di atas dua kategori. Mana dia? Badal ma yuqaddaru bil lam, barang, okey, iaitu idafat yang ditakdirkan akan dia tu dengan lam. Boleh ma yuqaddaru bil lam, ma tuqaddaru bil lam. Kalau tuqaddaru bil lam, dhamir hiya tu jadi aid bagi ma. Okey, sebab apa meraihkan makna bagi ma? Sebab makna dia ialah idafah. Idafah ni masdar muannas, dia boleh taknis, boleh juga tazkir. Wa ma yuqaddaru bi min, dan barang itu idafah yang ditakdirkan dengan min. Okey, dengan min. Min ni bila mana? Dhabit dia bila min tu iaitu in kana al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhaf. In kana al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhaf. Jika adalah mudhaf ilaihi itu ialah jenis bagi mudhaf, maka takdirnya ialah dengan min. Okey, kemudian dia tafsil falladhi yuqaddaru bil lam, maka bermula idafat dengan tazkir. Maka bermula idafat yang ditakdirkan akan dia akan alladhi itu dengan lam. Okey. Nahwu ialah umpama ghulami Zaidin, budak atau hamba bagi Zaid. Maka di situ idafat ghulam kepada Zaidin itu idafat makna lam, makna, okey, tapi bukan sama. Iaitu bila kita takdir ghulamun li Zaidin, tapi bukanlah semakna, bukanlah sama 100% di antara yang asal dengan yang muqaddar tu. Sebab apa? Bila kita kata ghulamu Zaidin, ghulam itu makrifah. Kalau kita kata ghulamun li Zaidin, ghulamun nakirah. So takdir itu taklah sama 100%, cuma nak takrib sahaja. Okey. Bila kita kata ghulamu Zaidin, idafah ke mana apa? Maksud idafah mana lam, takdirnya bagaimana? Ghulamun li Zaidin. Walladhi yuqaddaru bimin, dan idafat yang ditakdirkan akan dia akan alladhi itu bimin, dengan min. Ialah nahwu, ialah umpama walladhi mubtada. Khabarnya ialah nahwu, ialah umpama thawbi khazzin, pakaian khazzin. Khazzin ni pakaian yang ditenun daripada yang tebal pada suf, suf dan juga dicampuran sutera Ibrahim tu, dan mana sutera dan juga bahan lain. Okey, kalau dulu tu ada baju daripada urat kayu, termasuk jenis baju lah, maksudnya thawbin min khazzin, pakaian daripada khazzin, pakaian daripada khazzin. Ada sejenis dia tu. Okey, mana pakaian jenis daripada khazzin. Sekarang kan ada pakaian daripada plastik pun ada juga sekarang. Maka idafah tu idafah makna min, iaitu thawbin min khazzin. Sama juga bila idafat sifat kepada mausuf, seperti babu marfu'atil asma, ay babu marfu'atin minal asma. Okay. Kemudian wa babi sajin, dan pintu sajin. Sajin ni sejenis pokok yang besar, kita kata mungkin balak lah. Okey, mana pintu daripada kayu balak. Pintu daripada kayu balak. Sajin di sini dia bila orang tanya sajin, dia isim wasaf ke isim jamid? Dia boleh dua. Ada isim jamid iaitu dengan maksud sejenis kayu, maka itu jamid. Ada maksud sajin ini ialah isim wasaf dengan maksud hudud. Madhi dia saja. Wal laili idza saja. Saja tu maksudnya apa ni? Mana malam yang boleh kata malam ini tenang. Hadzal lail sajin, malam ini tenang. So sajin tu ialah isim wasaf, isim fa'il. Okey. Ada juga yang isim jamid dengan maksud sejenis kayu. Kemudian wa khatami hadidin, dan cincin daripada besi. Itu khatamin min hadid, cincin daripada besi. Okey.
Simple je perbahasan dia. Kemudian bukan dua ni sahaja perbahasan utama untuk takdir idhafah ni. Idhafah makna min dengan lam, ada satu lagi makna yang utama, iaitu wa ma yuqaddaru bi fi. Tulis wa ma yuqaddaru bi fi. Muhasabah kita mau tadi dia sebut dua saja. Dan kalau kita bikin naik sikit akan jumpa yang ketiga tu, iaitu yang ditakdirkan dengan fi. Yang ditakdirkan dengan fi ni bila? Okey, jikalau mudhafun ilaih itu ialah zaraf bagi mudhaf. Zaraf bagi mudhaf. Seperti mana? Seperti ayat Al-Quran, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang suami yang mengelak akan isterinya. Bila dah elak isterinya, dia kenapa? Tarabbusu arba'ati ashhur, kena tunggu selama 4 bulan. So idhafat tarabbus kepada arba'ati ashhur itu ialah idhafat dengan masuk min, ai tarabbusun fi arba'ati ashhur. Okey. Itu untuk suami-suami yang elak akan isterinya. Elak tahu tak elak tu apa? Ilak tu apa? Ikhwah, ilak tu apa ilak? Antum akan baca banyak ni, lagi-lagi ramai kat sini yang hafiz Quran ataupun yang pertama dah start hafal apa juz pertama gedung 3 tu, dah akan jumpa lah ayat ni. Illadzina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ata ashhur tu. Tanya ilak tu apa? Okey, bersumpah, suami bersumpah tak nak jima isteri mutlaqan ataupun 4 bulan dan ke atas. Okey, itu ilah. So di antara perbahasan ilah ni lah yang membuatkan anak-anak ni rasa tertipu dengan sistem sekolah. Itu sejarah dia. Apa antara kata apa ba'is untuk kita mendalami itu sebab apa? Daripada kesedaran. Masuk dalam Quran, kita sebagai pelajar-pelajar apa, kira keputusan kita okeylah. Okey, kita pun dapat okey juga 10 SPM tu. Lepas tu budak lain pun dapat macam tu juga. Dia kata, orang kata ni budak kisah macam-macam latar belakang, tapi tak pandang langsung. Tak tengok langsung, tak kira kisah, tengok isi. Lepas tu bila cek balik, tak ada silibus kat dalam Quran pun. Kita dah belajar apa namanya PSI, Pendidikan Syariah Islamiah kat sekolah. Kemudian mereka diploma. Gila. Tiba-tiba ada kawan baca kitab kitab I'anatul Talibin. Kawan daripada Terengganu. Dia agak senior lah, masuk lewat sikit. Masuk lepas tu dia baca macam baca santai. Tak saya berbual pasal ilah. Kemudian roommate dia tanya ilah tu apa, dia terang. Tengok bab sih. Bab yang mesti kena ada dalam fiqh, yang mesti kena tahu dalam bab apa? Dalam bab munasabah. Tak belajar. Padahal memang apa? Memang benda tu pun probability untuk berlaku sangat tinggi. Seperti belum gaduh, gila tu luar. Tak nak, aku tak akan jimat kamu selama setahun ni ataupun 4 bulan yang atas. Dia tak tahu. Jadi itu kekurangan besar bila kita tak belajar apa kalau belajar mesti kena fik 4 rukun. Belajar lama-lama tak 4 rukun. Jadi mustalahat tak isti'ab. Sebab tu ni Ustaz Abdul Qahab Hafizahullah Ta'ala, dia telah ajar antum. Okey, di salah jemaah. Kemudian lepas ni mata Nabi Syuja, Mukhtasar Nabi Syuja, Ta'awai wa Taqrib. 4 rubuk permulaan tu itu kan kamu betul-betul sebelum masuk imtihan tu. Kemana? Tanya nanti macam-macam. Ustaz Ilak terangkan lagi hukum jauh-jauh, tanya. Okey, ni bakal apa yang akan baca pada antum mata Nabi Syuja. Okey. Kemudian dalam bab idhafah ni antara yang penting lagi iaitu pembahagian idhafat dari segi mahdhah dengan ghair mahdhah. Tulis idhafah terbahagi kepada 2. Al-idhafah bagi pada 2. Okey, yang pertama sekali al-idhafah mahdhah. Al-idhafah al-mahdhah. Al-idhafah al-mahdhah. Nama lain dia al-idhafah al-ma'nawiyah. Nama lain dia.
idafat yang apa ta'rif idafat mahdhah ni? Tulis ta'rif ni. Nanti masuk dalam imtihan. Probability insya-Allah. Kemungkinan. Okey. Ta'rif idafat ma'nawiyah ataupun mahdhah ini iaitu ma kana al-mudafu fiha fi idafah ghayra wasfin 'amilin. Ghayra wasfin 'amilin. Barang iaitu mana idafat yang adalah mudhaf pada idafat itu. Kan idafat ada mudhaf ni. Mudhaf itu ialah bukan isim wasaf yang beramal. Isim wasaf boleh isim wasaf? Jangan jawab, nanti kita jawab soalan lain. So isim wasaf, maksudnya jikalau mudhaf itu isim wasaf, maka tu namanya apa? Isim wasaf pula yang pula amil, yang beramal. Tu qaid semua tu. Dia ada isim wasaf tak beramal. Okey. Maka bila sebut tadi tu maka al-mudhafu fiha ada sebut tadi apa? Ghairu wasfin 'amilin. Bukan isim wasaf, ingat tu. Bukan isim wasaf. Seperti macam biasa kitab Amrin, kitab Zaidin. Kitab Zaidin. Kitab bukan isim wasaf. Kitab bukan isim wasaf. Okey. Dinamakan juga idafah ini mana apa? Idafah ini dinamakan sebagai idafah ma'nawiyah. Apa maksud ma'nawiyah? Okay. Maksud ma'nawiyah tu sebab dia memberi faedah pada mudhaf itu, memberi faedah amrun ma'nawiyan. Apa dia? Ta'rif dan juga takhsis. Idafah macam kitab Zaidin, kitab rajulin, sama juga, tak semestinya apa yang mudhaf ilaih itu ialah ma'rifah. Dia memberi itu ialah nama dia idafat mahdhah ataupun idafat ma'nawiyah. Ini sebab apa namanya ma'nawiyah? Sebab dia memberi makna pada mudhaf, makna pada apa? Iaitu maknanya apa? Iaitu ta'rif. Dia maksudnya apa? Memakrifahkan mudhaf. Jikalau mudhafun ilaih itu ialah ma'rifah. Seperti kitab Zaidin. So itu idafat ma'nawiyah. Bermaksud apa? Kitab itu bukan isim wasaf. Maka kitab itu tu dia akan jadi ma'rifah. Tu faedah idafat mahdhah. Sebab tu nama idafat ma'nawiyah, sebab dia memberikan mudhaf itu amran ma'nawiyan. Mana amran ma'nawiyan? Iaitu ta'rif. Mana memakrifahkan mudhaf. Itu jikalau mudhafun ilaihnya ma'rifah. Tapi kalau mudhafun ilaihnya ialah nakirah seperti kitab rajulin, itu idafat mahdhah dan idafat ma'nawiyah. Tapi maknanya apa kat sini? Iaitu dia memberi amran ma'nawiyan, iaitu takhsis. Mana tak jadi ma'rifah, dia tak ta'rif. Faedah idafat ni bukan ta'rif di sini. Sebab mudhafun ilaihnya rajulin nakirah. So faedahnya ialah apa? Takhsis. Itu maksud dia. Okey. Dan namanya pula, sebab apa mahdhah? Sebab apa mahdhah? Mahdhah. Mana mahdhah ni khalis, mana semata-mata begitu. Okey. Mahdhah ni sebab apa namanya mahdhah? Tulis. Li'annaha khalisatun min niyyatil infisal. Kerana dia sunyi, kosong daripada niat infisal. Infisal dengan apa? Sini perbahasan dia. Ramai kadang keliru infisal kat mana sini ni. Ni sebab kenapa idafat mahdhah ni, okey, dia dia kenapa tidak pada niat infisal. Ambil satu dulu, okey. Kemudian baru nak jelaskan nanti tentang idafat ghairu mahdhah. Okey, masuk yang kedua dulu. Idafat ghairu mahdhah pula. Idafat ghairu mahdhah. Idafat ghairu mahdhah atau nama lainnya apa? Idafat al-lafziyah. Idafat al-lafziyah. Apa takrif dia? Idafat mahdhah. Apa idafat ghairu mahdhah dan juga idafat lafziyah ni apa? Ta'rifnya tukar saja tadi tu, iaitu ma kana al-mudhafu fiha wasfan 'amilan. Ma kana al-mudhafu fiha wasfan 'amilan.
barang, maksud dia kena kepada idafat. Barang atau idafat yang adalah mudhaf pada idafat itu ialah isim wasaf yang beramal. Misalnya mana? Misalnya ialah hadza daribu Zaidin al-an. Hadza daribu Zaidin al-ana ataupun al-ghadan. Ini, orang ini ialah daribu Zaidin, pemukul, orang yang memukul Zaid sekarang ataupun lagi akan datang. Cuba tengok syairnya dekat daribu Zaidin. Darib mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Darib ialah isim wasaf. Isim wasaf. Maka tu namanya apa? Idafat ghairu mahdhah. Idafat ghairu mahdhah dan juga idafat lafziyah. Sebab apa dinamakan lafziyah? Idafat tu idafat lafziyah sebab idafat ini tufidul mudhaf amran lafziyan sahaja. Tidak seperti yang pertama. Yang pertama tadi iaitu tufidul mudhafa amran ma'nawiyan. Jadi di sini apa perkara yang bangsa lafaz yang dapat kepada mudhaf, iaitu mana? Takhfif sahaja. Maksudnya idafat lafziyah ini faedahnya ialah hanya pada takhfif lafaz sahaja, iaitu meringankan lafaz. Ringankan daripada mana? Ringankan daripada tanwin, ringankan daripada apa? Kalau kita kata hadza daribu Zaidin, kalau kita kata, kalau asalnya boleh kita kata hadza daribun Zaidan. So bila kita buat idafat, faedah idafat ni pada mudhaf ialah meringankan mudhaf. Kalau tak mudhaf kena tanwin. Kita kata hadza daribun Zaidan al-an. So kita ringankan, jadikan tu idafat mahdhah, idafat ghairu mahdhah, idafat lafziyah. Maka faedahnya bersifat lafaz sahaja, iaitu faedah pada mudhaf hanya ringan sahaja. Sebab dia jadi terus idafat, iaitu hadza daribu Zaidin. Gitu. Okey. Sebab apa mahdhah tak mahdhah ni? Tu. Sebab kalau kalau idafat mahdhah ni, okey, apa idafat mahdhah dengan ghairu mahdhah. Kalau ghairu mahdhah maksudnya bukan idafat betul-betul. Dia sebenarnya ada idafat, ada something wrong dah. Bukan something wrong. Ada something kat situ. Satu yang idafat ghairu mahdhah itu ala niyyatil infisal. Ala niyyatil infisal. Jadi misal tu ni, hadza daribu Zaidin al-ana. Tu misal untuk ghairu mahdhah. Mana bukan khalis idafat, mana dia ada something. Berbanding dengan kita kata hadza kitabu Zaidin. Itu idafat mahdhah, idafat betul-betul. Mahdhah apa mahdhah mana? Khalisah an niyyatil infisal. Tanpa adanya infisal, mana niat bersambung terus itu tu. Adapun kalau idafat isim wasaf, itu idafat ghairu mahdhah. Sebab apa? Cuba tengok ni. Ala niyyatil infisal. Setengah kitab dia kata ala taqdiril infisal. Infisal dengan apa? Mana gini, cuba tengok ni. Hadza kitabu Zaidin. Kitab Zaid. Tengah-tengah ni sebab dia kata ala niyyatil infisal. Di atas niat tercerai kedua-duanya. Tercerai dengan apa? Tercerai tulis ni. Ala niyyatil infisal bil dhamiril mustatir fil wasfi. Ala niyyatil infisal bil dhamiril mustatiri fil wasfi, pada isim wasaf. Maksudnya apa? Cuba tengok. Kitabu Zaidin, tengah-tengah tu memang tak boleh infisal terus. Memang merapat betul-betul. Tak ada sesuatu boleh masuk tengah-tengah. Okey. Berbanding dengan idafat lafziyah ataupun idafat ghairu mahdhah, dia bukan khalisah. Mana bukan idafat betul-betul, mana ada something tengah-tengah tu. Maksudnya apa? Dia ala niyyatil infisal. Kalau untuk hadza daribu Zaidin al-ani, daribu Zaidin tu seolah-olah ada niat infisal di antara darib dengan Zaidin. Diceraikan infisal dengan apa? Bil dhamiril mustatir fil wasf. Dengan dhamir mustatir pada isim wasaf.
Sebab tu kita boleh kata hadza daribun Zaidan al-an. Itu daribun huwa Zaidan tu ialah apabila kita kata hadza daribun Zaidan. Cuba tengok. Zaidan tu ialah jadi apa? Maf'ul bagi darib isim fa'il. Lepas tu isim fa'il kan isnad kepada fa'il. Dalam tu. So dhamir mustatir yang jadi fa'il bagi isim fa'il itulah fasil dia. Sebab tu namanya apa? Idhafah ini ghairu mahdhah. Sebab apa? Bukan khalis, bukan bersih. Sebab ada something di tengah-tengah tu. Sebab tu dia kata ala niyatin infisal bil dhamiril mustatir fil wasfi. Okey. Kemudian nanti antum akan dijelaskan syarat-syarat isim fa'il beramal macam mana. Anda takkan lupa lah tu sebab pengalaman pertama masuk pondok dulu waktu di dalam Quran semester 2 tu, masuk bapa mengajar Hasyiah Ubadah ala syarah sudul zahab, waktu tu i'anatul talibin dan juga kitab-kitab lain yang tengah-tengah sebab kita just sebulan saja menumpang di situ. Maka kita join lah pengajian yang asas kemudian tambah kitab khusus pada malam hari, pada malam tu. Maka bapa waktu tu mensyarahkan Hasyiah Ubadah tu, catat je lah kita dengan basic tak langsung tapi kita catat betul. Catat dengan tak tahu, catat je lah. Bapa tu dobek semata. Tapi dapat publish. Macam ni. Waktu bila bapa kaitkan dengan Al-Quran, cuma mana aku nak faham Al-Quran hadis? Patut saya tak boleh faham. Yang basic teori ni tak faham. Kita tak belajar pun. Akhirnya apa? Bakal ni ingat apa bila baca balik, baru faham. Maksudnya apa? Nanti dalam kitab Tuhfatus Saniyah yang Syaikh Wasif ni diterangkan sangat detail tentang al-asma, isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Sangat detail kat situ. Siapa tak lepas satu memang tak boleh baca kitab. Maka dia punya faedahnya ke mana? Ustaz, apa teori kita belajar begini? Sebab tu ditanya. Nanti akan jumpa kisah masyhur ni. Okey, ada kata disebut kepada Imam Syafi'i, ada kepada imam lain. Ala kulli hal, kalau dilantik salah seorang daripada antum yang syubhah syariah ke, dia sekarang tak syarat jadi mufti kuliah syariah. Ada akidah falsafah, ada hadis, ada tafsir, jadi mufti kita kan dulu Al-Azhar tafsir kan, tak silap kan? Tafsir jadi tak ada masalah. Tapi antum akan jadi mufti berkaitan dengan qada, antum akan ditanya juga walaupun antum bukan jadi qadhi. Soalan dia iaitu ni kat taman nahu ni. Antum jadi qadhi, datang dua orang. Okey, datang dua orang. Kemudian salah seorang mengatakan ada seorang ni ada seseorang terbunuh. Okey, ada seorang terbunuh. Maka abang bagi pemangsa ini ni repotlah. Maka yang tertuduh dua orang. Contoh Amin dengan Lutfi. Kemudian ni abang dia ni. Okey, Syed abang dia. Mana contohnya kerabat dia, saudaranya kena bunuh dengan salah seorang daripada dua ni. Bagi qada, majlis qada. Okey. Amin kata, ana qatilu akhika. Dengan idhafat. Lutfi pula kata, ana qatilun akhaka. Bezakan dua tu. Satu idhafat, satu idhafat, satu idhafat. Yang pertama, ana qatilu akhika. Aku nak terjemah macam mana tu? Yang ni, yang kedua Lutfi kata ana qatilun akhaka. Antum sebagai qadhi, kan kita mengaji dalam usul fiqh, al-iqrar sayyidul bayyinah. Pengakuan itu ialah penghulu bagi segala bukti. Dan mengaku akan diterima lah. So sekarang ni, siapa yang akan diiqab? Siapa yang akan dikenakan hukuman qisas? Dua orang, dua lafaz yang berbeza. Ini soalan ni bukan waqi', tetapi soalan daripada seorang imam yang dinisbahkan kepada Imam Kisai. Kata okey, kalau kamu memperlekehkan ilmu nahwu, okey, kalau datang kepada kamu gini, seorang kata ana qatilu akhaka, satu qatilu akhaka, satu qatilu akhika, siapa yang kamu akan hukum berdasarkan pengakuan iqrar dia? Terdiam dia. Maka dalam ni antum sendiri, siapa yang antum sabitkan dia sebagai membunuh?
Yang pertama kata ana qatilu akhika dengan idhafah. Yang kedua ana qatilun akhaka. Iaitu yang pertama dengan idhafah. Aku pembunuh bagi saudara engkau. Yang kedua ni sebab apa tidak dihukum bunuh? Sebab dia belum bunuh lagi. Kalau isim fa'il nak beramal, syarat isim fa'il nak beramal, dia mesti kena makna mudhari'. Maknanya mesti kena hal ataupun istiqbal. Bermaksud apa? Terjemahnya ana qatilul ghulamaka, aku seorang yang nak bunuh akan saudara engkau. Belum bunuh lagi. Ataupun sedang bunuh, sedang akliyah dia, of course lah takkan sedang bunuh. Apa tak bunuh orang tu depan kawan ni? Maksudnya ni tanya pada istiqbal. Orang belum bunuh lagi, apa nak hukum? Yang ni pula ana qatilu akhika. Itu iqrar dia tu, sabit iqrar dia. Itu beza di antara idhafat mahdhah dengan ghairu mahdhah. So detail ni kat mana Ustaz? Syarat-syarat pendetailan tu ada dalam level-level macam kita tuhfatus saniyah. Diperincikan setiap syaratnya tu. Contoh tadi macam hadza qatilun akhaka. Ini ialah pembunuh akan saudara engkau. Apa syarat-syarat beramal? Ada mesti kena mana? Hal ataupun istiqbal. Kalau makna mudhi tidak boleh beramal. Lagi pula dia kena i'timad kepada salah satu daripada 4 perkara. Tafsir tu kena ada. Hadza daribun akhaka, contoh. Ini ialah orang yang memukul akan akhaka, saudara kau. Maksud darib di sini isim fa'il beramal seperti daraba. Maksud apa? Dia merafukkan fa'il dan menasabkan maf'ul. So akhaka itu ialah maf'ul bagi daribun. Tapi mesti kena ada syarat-syaratnya nak beramal. Syarat dia yang pertama iaitu dia mesti kena masa dia hal ataupun istiqbal. Yang kedua, dia mesti kena i'timad. Mana isim wasaf ni kena i'timad kepada salah satu daripada 4 perkara. So macam kata hadza daribun akhaka. Daribun di sini beramal. Sebab apa? Dia i'timad kepada hadza. Hadza tu ialah musnad ilai mubtada. Boleh jadi mu'tamad, iaitu tempat isim wasaf i'timad untuk beramal. Ada 2 syarat. Benda tu akan didetailkan pada tuhfatus saniyah insya-Allah taala. Tapi bila-bila sambil tu dah boleh baca dah tu. Okey, dah boleh baca. Of course paling detail dalam syarah syurul dhahab. Syarat-syarat dia tu. Okey. Termasuk khilaf a'immah nuhah semua jelaskan kat situlah. Okey. Jadi tu faedah untuk kita belajar bab idhafat yang terakhir sekali. So nanti akan dikembangkan, akan ditambah tabwidnya, akan ditambah bab isim adat, bab macam-macam tanazuk fil amal. So banyak tambahan bab dalam tuhfatus saniyah, walaupun dia hanya dia nisbah sebagai mensyarahkan ajrumiyah, tapi banyak tambah bab dan dia sangat mufidah untuk antum, sangat-sangat sesuai. Dan itu yang anda lalui daripada tuhfatus saniyah tu boleh naik terus kepada Alfiah Ibn Malik. Okey, tak ada masalah langsung. Okey, dia akan mempermudahkan antum. Syaratnya apa? Itqan, fahami betul-betul 100%. Okey. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi alhamdulillah kita telah khatamkan masalah jurumiyah. So insyaallah nanti akan datang nanti akan tulis balik sanad itu. Ijazah tu nanti insyaallah nanti anak edarkan kepada antum. Okey. Ajastukum bihadzal matn mubarak kama ajazani bihi syuyukhi. Fadilna. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Okay, jadi sekarang ni kita akan adakan imtihan. Soalan bagi masa 5 minit.